Hai, kembali lagi dalam rancangan The Zik Digital bersama host anda Adlan Khalidi, di mana saya kongsikan berita, panduan dan tips berkaitan dengan dunia digital marketing. Hari ini saya berada di sebuah kafe cantik di Cafe and Rest House di Ipoh, Perak. Terima kasih kepada owner kafe ni kerana mengizinkan saya untuk membuat syuting video YouTube di lokasi ini. So jika anda datang ke Ipoh, jangan lupa untuk singgah ke kafe ini, tak jauh daripada stesen kereta api. Okay, anda boleh jalan kaki saja. Di atas ni pun ada rest house jika anda ingin menginap di sini. Hari ini saya akan kongsikan bersama anda bagaimana cara untuk buat content marketing punya workflow. Okay? So boleh jadi untuk menulis konten seperti artikel, kerja ni mungkin boleh buat seorang, okay? Tetapi kalau nak buat sampai 5 orang pun boleh juga, sebab ada kerja-kerja perlu dibahagikan ke dalam tim ahli pasukan anda. Okay? So mari kita lihat bagaimanakah workflow yang berkesan untuk menghasilkan konten yang berterusan, okay, ke dalam social media dan sebagainya. Okay, mari kita lihat apakah peranan yang pertama. Peranan orang yang pertama ialah membuat research, okay? Mencari idea, memikirkan strategi konten. Okay? So untuk kerja-kerja ni nak kena buat brainstorm, okay? Nak tahu apakah keyword yang sesuai untuk konten artikel tersebut, berapa banyakkah volume carian artikel tersebut sebulan, dan itu apakah angle yang boleh kita ambil lah, okay, untuk satu-satu topik itu. So kita kena tulis list down all the potential topic. Okay? Contohnya saya nak guna satu topik berkaitan dengan muzik, so boleh tulis artikel berkaitan dengan muzik, apakah jenis alat muzik yang ada, cara untuk bermain gitar, piano, bagaimanakah teori muzik yang kita perlu tahu, dan yang penting kita kena tahu nak decide nak buat untuk news ataupun nak buat konten yang evergreen seperti tutorial dan how to. Kalau seasonal dia bermusim lah kan, so kita buat evergreen supaya artikel ni sentiasa ada orang cari. Okay? Selain daripada itu, researcher juga tengok artikel daripada orang lain, kompetitor kita sebagai rujukan. Okay? Contoh kalau artikel kompetitor ada banyak point, kita nak banyak point. Kalau dia buat 10, adakah kita nak buat 15, ataupun kita nak ambil sedikit angle yang berbeza. Seterusnya juga untuk buat research, boleh juga kita cari artikel daripada website luar negara. Mungkin artikel tu dalam bahasa Inggeris, adakah kita boleh buat artikel tersebut dalam bahasa Melayu. Seterusnya kita nak compete dengan artikel ni berkaitan dengan dari segi panjang artikel tu lah. Orang lain buat 1000, kita nak buat 1500 ke 2000 patah perkataan ke. So itu adalah peranan pertama sebagai seorang researcher. Yang kedua berkaitan dengan orang yang untuk menulis konten tersebut. Siapakah yang akan menulis, yang akan membuat draft konten tersebut. Okay? So benda ni untuk menulis ni tak susah. Kita boleh mulakan dengan introduction, sedikit latar belakang, kemudian kita hurai menggunakan teknik 5W1H: who, what, how, when, where, dan mulalah tulis artikel anda tersebut. Okay? So kalau nak banyak-banyak point, boleh buat dalam bentuk listicles. So peranan penulis ini menyediakan draft ni, mestikan upload gambar juga kan ke dalam website. Contohnya yang paling popular kita guna WordPress. Yang ketiga, peranan ketiga ialah editorial. So editorial ni ialah orang yang seeloknya orang ada pengetahuan ke bidang SEO juga. Okay? Saya pada memastikan tata bahasa dengan betul, penjarakan, panjang paragraf, adakah perlu tambah gambar ataupun meme ke kan. Seterusnya artikel ni hendaklah ditulis sesuai dengan laras bahasa tertentu kan. Pastikan guna readability score yang sesuai, yang boleh difahami oleh pelajar sekolah menengah. For example, ada masa juga perlukan juga feature image yang sesuai, yang menarik, supaya bila share dekat social media nanti orang akan rasa nak membaca lah artikel tersebut sebab gambar dia menarik. Seterusnya, peranan keempat ialah seorang publisher. Untuk maklum anda, walaupun mungkin dia orang yang sama buat kerja-kerja ni, tapi ada masa artikel tu banyak nak kena setting. Okay? Contohnya baru-baru ni juga saya tengok dekat Sinar Harian ada iklan untuk content uploader, nama jawatan tersebut kan. So content uploader ni lah yang akan upload, publish content dan upload ke tempat-tempat lain juga, okay? Ke social media jugalah contohnya. Tapi sebelum upload tu kena pastikan social media dia rupa dia macam mana nanti. So kat sinilah peranan Facebook debugger tool, Twitter card validator, untuk memastikan bila share dia keluar gambar yang betul kan, feature image tu keluar. Kat Open Graph ni penting untuk kita pastikan bila share kat social media nanti dia kemas, okay? Dia cantik, tajuk, gambar dengan description dia. Dan peranan yang kelima ialah publicize. So publicize ni kepada semua jenis platform yang kita ada lah. So seperti social media, email marketing. Kenapa kita kena ni, kita kena publicize, sebarkan, kita amplify kan. To the extent kalau nak kena promote buat iklan, so mungkin boleh jadi salah satu first funnel dalam buat iklan. Okay? So kita dah bekerja keras dah buat artikel yang panjang 1000 atau 2000 patahan ni, kita pastikan kita amplify, sebar, bukan lebih sekali, sebarkan lebih dari sekali. Tempat yang boleh letak link seperti di Facebook, Twitter kan, benda senang. Kalau kat IG boleh letak dekat IG story lah kan. Kalau kat Facebook pun
ada profile, group, page kan. So guna cara yang betul, jangan sampai spam. Jika anda dah ada email list anda, database, anda boleh gunakan email marketing. Tapi jangan dalam email marketing jangan hantar penuh kan. Kita hantar excerpt ataupun satu paragraf kan, dan suruh orang tekanlah read more dekat dalam email tersebut. So gunakanlah sistem EDM, email direct marketing kan, contohnya MailerLite kan, ataupun Mailchimp. Kat sini yang penting sebab bila kita ada button read more, kita boleh detect lah click rate kan. So kita tahu lah orang engage dengan email kita tersebut. So seterusnya, kalau macam content evergreen, kita boleh gunakan juga Hype Fury untuk Twitter kan, boleh terus schedulekan juga, auto retweet kan dan sebagainya lah. Ada juga software seperti SEMrush, saya guna SEMrush untuk recurring kan, recurring ataupun reshare balik lah konten-konten yang kita dah tulis yang evergreen. Seterusnya, ni dah fasa, dah lepas 5 function tadi, kita pergi ke function yang ke-6 iaitu repurpose content tersebut. Jika kita ada in-house graphic designer, kita boleh minta dia extract content pada artikel tersebut, kita buat dalam bentuk infografik yang panjang, ataupun kita boleh buat dalam bentuk carousel post dekat social media lah kan. Kalau kat IG kita boleh swipe sampai 10 design kan. Selain daripada tu juga, kalau anda ada video designer, daripada artikel tu convert dalam bentuk video kan, dengan audio orang akan lagi senang nak menonton dan baca. So contohnya yang ada sekarang ni Lumen 5 kan, Lumen 5 ni memang boleh extract buat video chat explainer lah, ada keluar dekat teks dan juga ni. Okay, seterusnya selepas 30 hari for example, apa yang kita kena buat lepas dah publish? So kita boleh review semula, kita check dekat Google Analytics, kita check dekat Google Search Console, adakah orang baca artikel tersebut kan. Kita check juga position kita guna Search Console dan tengok CTR kita, adakah sesuai, adakah ramai orang klik untuk baca artikel tersebut. Dan seterusnya, bila kita kembali kepada kerja orang ketiga tadi, iaitu kerja editorial, kita revisit lah kan selepas 3 ke 6 bulan, based on data apa yang kita dapat, apa yang kita boleh improve. Adakah title dengan headline tu cukup catchy bila orang search, adakah orang akan klik kita punya ataupun klik orang lain punya ni kan. CTR kita kena pastikanlah dia yang optimum lah, tak rendah sangat dan tak tinggi sangat, sebab bila dah masuk first page, kita patut mudah nak dapat traffic. Dan seterusnya, kita review juga lepas 6 bulan for example, adakah konten dalam tu masih relevan, ataupun kita boleh tambah dengan info-info terbaru kaitan dengan topik yang ceritalah kan. Mungkin ada software terbaru ke, ataupun ada berita terbaru yang berkaitan dengan function tersebut ataupun topik tersebut. Okay. Jika anda belajar sesuatu yang menarik pada video hari ini, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe, dan hidupkan notifikasi di dalam YouTube anda. Kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.